Lalu Rasulullah memegang lidahnya seraya berkata, kamu kena jaga ini. Kuffa anka hadha, Nabi kata. Jaga ini. Saya pegang lidah, jaga, Nabi kata. Jaga, saya jaga lidah saya dan tuan-tuan jaga lidah tuan-tuan. Jaga lidah kita. Ya. Inilah anak kunci segala perkara. Kalau kita boleh jaga lidah, semayang kita selamat. Puasa kita selamat. Semayang malam kita selamat. Sedekah kita selamat. Ustaz, saya banyak diam, tapi tangan kita menggantikan lidah di media massa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah menghidupkan kita sampai saat ini. Dan kita perlu ingat, kita hidup sampai saat ini dan hari ini bukan sebab kita nak hidup, tetapi kita hidup sehingga pukul 8 malam ni adalah dengan kemahuan Allah dan kehendak Allah. Jadi sebab itu kita kena selalu rasa bersyukur dengan Allah. Jangan terlalu ego dengan apa yang ada pada kita. Sehingga kan kita ingat kita boleh buat apa yang kita suka. Sehingga kita mengenepikan apa yang Allah suka. Kita ingat kita dah buat apa yang Allah suka. Tetapi kita melakukan perkara yang Allah tidak suka. Sebab itu kita kena jadikan orang yang sentiasa bersyukur dengan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya nak kongsikan pada kita semua, khususnya diri saya, tentang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Muaz bin Jabal dia bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Muaz bin Jabal berkata kepada Sayyidina Rasul, ya Rasulullah, boleh tak engkau ceritakan satu amalan yang akan masukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka? Lalu Sayyidina Rasul berkata kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, laqad sa'alta an azim. Kau tanya aku ni, kita bahasa Melayu yang senang kita faham.
Kau tanya aku satu soalan yang besar, dia kata. Satu soalan yang agung, wahai Muaz. Tuan-tuan, kita bukan duduk zaman Rasul. Kita duduk satu zaman yang mutaakhirin, yang alam ini dah huru-hara. Perjalanan alam ini dah huru-hara. Sebab itu kita tak boleh nak kata bulan ni musim hujan, bulan ni musim panas. Kita sendiri dah tak tahu di mana musim hujan dan di mana musim panas. Di mana musim luruhnya daun getah. Kerana pada ketika itu alam ni huru-hara. Bila alam ni huru-hara, manusia pun jadi huru-hara. Kita dah tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Kita rasa kita betul, rupanya salah. Sebab ramai yang menyangka dia telah buat perkara yang betul. Cumanya kita pernah tak berkata dalam diri kita dan bertanya, apa yang aku buat ni betul tak pada kehendak Allah? Kadang-kadang kita rasa kita betul, rupanya kita tak betul. Kita rasa kita ni dah bagus. Tapi betul ke kita bagus? Betul ke kita orang yang dah bagus pada sisi Allah? Saya selalu bercakap perkara ni tuan-tuan. Saya bercakap, kita ni semua dah tua dah. Saya dah tua, dan tuan-tuan juga dah tua. Kita akan tunggu masa masuk liang lahat. Tapi besok kalau kita dah masuk liang lahat, apa yang kita ada? Dan apa yang kita nak bawa? Kalau kita rasa kita bagus, sampai sekarang kita tak boleh nak buang marah kita lagi. Padahal kalau dalam tasawuf, marah ini satu perkara yang dicela, sifat marah ini. Kalau kita rasa kita baguslah. Saya dah semayang banyak. Dan marah yang dipuji itu, iaitu marah yang diletakkan kepada perkara yang benar. Pada medan fi sabilillah. Pada perkara yang mencerca bagi agama, menjaga maruah agama. Tapi kita marah bukan pada perkara yang benar. Kita kadang-kadang sifat pemarah ni tak boleh buang. Kita memang rasa kita ni orang yang semayang jamaah tiap-tiap waktu. Tapi dalam satu perkara yang sama, kita melaksanakan satu kewajipan, tetapi kita meninggalkan satu kewajipan yang lain. Rasa diri baik, kita tak boleh buang sampai sekarang. Kita ujub, aku yang paling bagus, aku yang paling alim, aku yang paling saleh. Semayang kita buat, puasa kita buat, tetapi rasa aku ni bagus, sehingga kita mula tak membaguskan orang. Sebenarnya begini tuan-tuan, kita semakin kita berumur, kita mula berubah menjadi lebih baik. Bukan semakin umur kita bertambah, kita berada di dalam tempat yang sama, stage yang sama. Walhal alam ni telah mula berada pada zaman yang terlalu hujung. Kita rugi tuan-tuan. Kita rugi. Kenapa saya cakap rugi? Kita takut besok kalau kita balik muflis. Kita balik muflis. Yang ni kerugian yang besar. Kita tak boleh nak buang, nak sangka buruk dengan orang. Dalam satu surau kita masih bergaduh. Yang ni bukan geng aku. Kenapa perlu ada tu? Tuan-tuan, kita baru ya sambut hijrah. Di antara yang disebut oleh ulama, perintah yang pertama sampai saja Rasulullah di bumi Madinah. Hadis yang disampaikan kepada kita apa dia? Rasulullah sebut 4 perkara. Rasulullah kata, tebarkan salam, hubungkan silaturahim, bagi makan, dan solat malam. Sebab ketika itu orang Arab ini masyhur dengan asabiah. Dengan asabiah dia. Jadi Rasulullah kata, tebarkan salam dan hubungkan silaturahim. Kerana kita disatukan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan beri makan. Beri makan orang lain. Kerana memberi makan itu adalah membibitkan ukhuwah fillah di antara kita.
Kemudian Rasulullah perintahkan salat pada waktu malam kerana ia kekuatan kerohanian. Sebab itu kita kena jaga diri kita. Rasulullah didik kita ini tuan-tuan dengan menghubungkan silah. Tapi kita yang rasa bagus, yang dah baca Quran, yang dah bangun malam, kita putus silah tuan-tuan. Kita putuskan silaturahim kita. Tuan-tuan, agak-agak apa yang kita buat bersetuju tak pada pandangan Sayyidina Rasul dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita pertikaikan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Kerana rahim tu daripada sifatku, kata Allah. Kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Jangan sampai kita muflis balik besok. Sebab itu hukama menjelaskan kepada kita 4 perkara yang akan diragut oleh peragut-peragut ini, kata hukama. Yang pertama dia kata apa? Roh yang akan diragut oleh malaikatul maut. Kita setuju tak setuju, suka tak suka, redha tak redha, hebat tak hebat kita, kaya tak kaya, miskin ke siapa pun kita, malaikat maut tidak akan undur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Sampai masa malaikat maut dia akan ragut roh daripada jasad. Mau tidak mau. Cuma yang kita kena tanya, aku dah bersedia belum? Yang ni kita kena tanya, aku dah bersedia belum? Apa persiapan kita? Orang kalau nak pergi umrah, nak pergi haji, dia siap beg, baju, duit, ubat. Kita dah siap belum? Pakaian kita besok ketika bangun daripada kubur, besar yaumul mahsyar. Kita dah siap belum? Dah siap belum? Apa yang perlu disiapkan? Macam mana yang kita kata kita orang bagus? Kita orang yang, macam mana kita kata kita orang bagus? Saya selalu pertikaikan benda ni. Sampai sekarang kita rasa kita bagus, tapi kita tak mampu nak semayang malam istiqamah. Bagus macam mana? Kita kata kita bagus, tapi Allah tengok kita tak bagus. Kita rasa kita hebat, tetapi pada pandangan Allah kita bukan orang yang hebat. Kita bukan nak pada pandangan manusia. Tuan-tuan, saya selalu cakap dengan tuan-tuan, hari ini kita suka pada seseorang, dan satu hari kita akan membenci dia dengan sebenci-bencinya. Dan ada orang yang kita benci dulu, sebenci-bencinya, tapi sekarang kita mengasihinya. Sebab itu apa yang kita buat selama ini perlulah kita ukur dengan kayu ukur ilmu yang benar, yang mana apa yang kita lihat ini bukan kita ukur pada pandangan manusia, tak. Saya selalu cakap, kita boleh tipu semua orang. Saya boleh tipu tuan-tuan dengan karakter saya, yang saya boleh buat karakter yang baik. Tapi saya tak boleh tipu Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tahu siapa saya dan apa karakter yang sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, yang kita ambil berat adalah pandangan Allah kepada kita, keredaan Allah kepada kita. Saat hari ini orang benci kita, masih ada ramai lagi orang yang akan menyayangi kita. Tetapi saat Allah membenci kita, tidak ada tempat dan tidak ada ruang yang boleh menyayangi kita. Kita resah jika orang benci kita. Walhal manusia yang benci kita segelintir, masih ada ramai lagi manusia dan makhluk yang akan menyayangi kita. Tetapi kita tak pernah resah Allah membenci kita. Saya semayang ustaz, memang betul semayang, tapi sampai hari ini saya selalu sebut perkara yang sama. Kita masih tak berhenti nak dengar aib orang, kita masih tak berhenti nak cakap aib orang. Sampai bila tuan-tuan? Hari ini sambut merdeka. Sampai bila kita nak merdekakan diri kita daripada mengumpat ini? Takkan kita tak takut yang amal salah kita habis dan terus habis? Dan bila habis, umur kita dah tak banyak. Tuan-tuan dah 60 lebih, 70 lebih. Saya 50 lebih.
berapa tahun lagi kita mampu buat amal salah? Berapa tahun lagi? Dengan cara kita buat amal salah, kita kata orang. Kita buat amal salah, kita kata orang. Kita buat amal salah, kita rasa ujub. Ini semua perkara-perkara yang memusnahkan akan amal salah. Sampai bila? Sampai bila? Yang ni kita kena fikirkan, tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka fakina azaban nar. Kedua, maka katanya peragut yang kedua iaitu ahli waris yang akan ragut seluruh harta kita selepas kematian kita. Dia tak kesian dengan kita, tuan-tuan. Itu harta yang kita sayang-sayang sangat ni, sampai masa waris kita akan ragut semuanya. Dia tak tinggal satu sen pun untuk kita. Yang kita peluk-peluk sangat sekarang, yang kita takut-takut nak belanja pada jalan Allah, dia akan ragut harta kita dan satu pun dia takkan tinggalkan untuk kita. Ya ke, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok anak-anak kita pedulikan kita ke? Anak-anak kita pedulikan kita ke, tuan-tuan? Kalau masih hidup ni pun dia tak pedulikan kita, besok kita dah mati dia pedulikan kita. Saya berfikir, tuan-tuan fikirlah, kita bukan umur muda lagi, tuan-tuan. Betul, saya selalu sebut dengan tuan-tuan, saya bersama dengan tuan-tuan 20 tahun lebih. Kalau kita tersilap dalam kehidupan ini, kita akan terus tersilap, tuan-tuan. Masa kita sekarang ni pun anak kita tak peduli dengan kita pun. Tak peduli pun. Besok kita dah mati, dia akan peduli dengan kita. Itu harta kita ni akan diragut oleh ahli waris, kata ulama. Ketiga, badan kita ni akan diragut oleh cacing-cacing dan serangga. Cuma orang yang dipilih oleh Allah saja, yang mana cacing dan ulat-ulat di dalam kubur akan menghindari dan menjauhi tubuh-tubuh ini. Tapi siapa? Apakah kita ni pernah fikir, ya Allah, apakah aku ni orang pilihan Engkau yang besok aku mati dekat dalam liang lahat, ulat-ulat, cacing-cacing tak makan tubuh aku macam tubuhnya orang saleh, ataupun aku ikut hancur juga macam orang lain? Pernah tak kita fikir perkara ni? Ataupun tak pernah langsung terlintas dalam benak kita? Yang aku fikirkan, aku boleh hidup dalam dunia senang, aku tak kacau orang, sudah. Tuan-tuan, sebab itu dalam Islam ini ada tuntutan hablum minallah dan ada tuntutan hablum minan nas. Jangan ingat kita dah semayang, puasa, zakat, haji, kita selesai boleh masuk syurga. Ada hablum minan nas, tuan-tuan. Saya pesan pada anak-anak yang masih ada 2 ibu bapa, jaga mereka. Jaga mereka. Jaga mereka, tuan-tuan. Mereka adalah 2 pintu syurga kita, pintu ayah dan pintu ibu. Janganlah kita ingat kita hebat, kita dah alim, tapi kita biarkan mak ayah kita. Jangan ingat bahawa kita dah kaya dan kita dah berjaya dengan usaha kita sendiri, tanpa ada doanya, tanpa pernah didoakan oleh mak dan ayah kita. Saya pesanlah, saya cukup pesan kepada semua yang masih ada mak dan ayah, jagalah mereka. Janganlah kita rasa hebat. Saya dah hafal Quran 30 juzuk, ustaz. Jangan rasa hebat kalau kita derhaka pada anak, pada mak dan ayah kita. Saya dah mengajar, ustaz. Jangan rasa kita dah mengajar ini tetapi kita derhaka kepada mak dan ayah kita, kita tak boleh masuk neraka Allah. Saya dah semayang malam, saya dah istiqamah puasa sunat, Isnin, Khamis, Muharram, saya puasa Zulhijjah dan sebagainya. Jangan ingat dengan amal salah kita yang kita buat, tetapi kita masih menderhaka kepada mak dan ayah kita, kita mampu untuk masuk syurga Allah. Ingat, saya selalu pesan dengan anak-anak, mak ayah kita tak pernah kedekut pun duit dengan kita, sampai dia boleh berhutang untuk masukkan kita universiti.
Tapi kita berkira dengan mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita, kita berkira tuan-tuan. Dia tak pernah kira pun dengan kita. Dia sanggup jual tanah untuk anak mereka belajar masuk universiti, belajar pergi ke Mesir, belajar pergi ke Jordan dan sebagainya. Tapi bila kita dah berjaya, kita dah ada kerjaya, kita kerekut dengan mak ayah kita, kita berkira-kira abang pun tak cukup. Wahai anak-anak sekalian, pernah tak ayah kita berkata kepada kita, aku pun tak cukup makan? Mereka sorokkan kesulitan mereka, kesusahan mereka demi untuk mereka memastikan anak mereka ini menjadi anak yang baik pada hidup dunia dan akhirat. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut kepada kita, akhir zaman ini banyak anak-anak yang derhaka. Dan kita kena waspada pada orang yang dah tak ada mak ayah. Sebab kita takut mak dan ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita pernah membawa hati kecilnya, pernah berkecil hati dengan kita, dan lalu mereka ini tak menyuarakan, tak pernah cakap pun yang mak kecil hati dengan kau dan ayah kecil hati dengan kau. Lalu mereka telah bawa kecil hati mereka ini ke dalam liang lahat bersama-sama mereka. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Kita kena tanya, kita pun cakap, saya alhamdulillah mak dan ayah saya dah meninggal, cerita ni dah tak ada pada kita. Kena ingat, mereka pernah hidup, sekarang mereka meninggal. Mak kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal, tetapi kena ingat, mereka pernah hidup. Dan ketika mereka itu semasa hayat dan hidup mereka, apa yang kita buat pada mereka? Okey, tuan-tuan. Baik. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya perkara yang nak disebut oleh Nabi ini kepada kita, benda dia mudah, kata Nabi, kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Islam ni mudah. Nabi kan sebut macam tu, Islam ni mudah. Nak buat dia mudah, bukan mempermudahkan Islam. Tuan-tuan, sembahyang sunat ni susah ke mudah, tuan-tuan? Nak kumpul dalam masjid ni susah ke mudah, tuan-tuan? Susah ke mudah? Ke senang? Senang, tuan-tuan. Duduk dalam masjid senang, sembahyang sunat senang. Kalau kita tengok orang yang berkumpul untuk buat sambutan apa-apa, sambutan merdeka dan sebagainya, susah, tuan-tuan. Susah nak berimpit-rimpit sampai nak makan apa semua dan sebagainya. Kita duduk senang lenang, tuan-tuan. Ada yang boleh tidur lagi. Nampak tak? Tapi benda yang mudah ini, jika tidak dimudahkan oleh Allah atas kita, kita tak boleh buat. Apa dia, tuan-tuan? Kalau kita tak diberikan hidayah dan taufik, kita tak akan dapat kebaikan. Kita tak akan dapat kebaikan kalau kita tidak ada hidayah dan taufik Allah. Kerana hidayah dan taufik ini berserta dengan bi'aunihi, yakni dengan pertolongan Allah. Apa yang disebut oleh Nabi? Saya ringkaskan. Pertama, Nabi kata, laksanakan keseluruhan rukun Islam. Semua. Jangan mensyirikkan Allah. Semayang jangan tinggal. Dirikan semayang dalam diri kita sendiri, tuan-tuan. Dalam semayang, semua orang jaga aurat kan? Kain berlubang kita takut, tuan-tuan. Tengah semayang tengok kain kita koyak. Allah, berhenti kan? Batal ini salat kita. Kenapa dekat luar kita tak jaga aurat kita? Pada laki-lakinya, pada perempuannya. Kalau aku buka aurat aku, takut nama aku terbatal di pintu jannah Allah. Takut nama aku dah dipadam oleh Allah, dipadam oleh malaikat, kerana aku telah melanggar perintah Allah. Tapi kita tak jaga macam kita jaga dalam semayang.
Ya. Kita nak bercakap dalam semayang kita tak berani, kita takut batal. Tapi di luar semayang kita boleh cakap apa yang kita nak cakap. Kita boleh tulis di media massa, di Facebook, di mana-mana pun. Kita tulis ikut suka kita. Sehingga kan kita tak sedar, benda yang aku tulis ini boleh tak membatalkan amal soleh aku. Kita tak pernah fikir benda ni. Sebab apa? Masa semayang aja aku semayang. Lepas semayang, tuan-tuan, kalaulah kita ini segi akalnya, kita ditarbiah oleh Allah dalam solat 50 tahun, agak-agak kita tak expert je. Tapi kenapa kita fail lagi? Kenapa kita fail lagi? Tak pernah tuan-tuan orang tambah rakaat semayang. Maghrib tetap 3 dari dulu sampai sekarang. Tak pernah orang tambah sujud jadi 3-4 kali, tak pernah pun. Tapi kenapa selain daripada salat kita tambah perkara-perkara dalam kehidupan kita? Tambah dalam perkahwinan kita tambah tak apalah. Nanti apa kata orang dan apa kata masyarakat, dan apa pandangan masyarakat pada aku. Pernah tak kita fikir apa pandangan Allah pada aku? Kalau aku buat macam ni, aku tak lawan Allah ke belum? Allah sayang tak? Allah sukakan aku tak? Sebab itu akhir zaman kita akan jatuh disebabkan orang sekeliling kita. Kerana mengikut kehendak orang sekeliling kita, kita jatuh, tuan-tuan. Sebab itu kita kena benar-benar beramal dengan rukun Islam ini. Dan tarbiyah daripada Allah. Puasa, Allah suruh tahan nafsu kita ni. Nabi sebut kat kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang bakal dia akan lawan nafsu dia. Nafsu dia tak nak buat baik. Kalau buat baik ini sikit-sikit cukup, banyak tak boleh, tak larat. Tuan-tuan, kita cari duit banyak boleh. Adakah orang cari duit sikit, tuan-tuan? Kita kalau boleh nak banyak kan? Kenapa dengan agama kita tak nak banyak? Kita semayang sunat pun kita gagal. Macam mana kita kata kita orang ahli syurga, orang baik, semayang sunat kita gagal? Kita cakap apa? Kita nak tunding jari. Macam mana dekat orang ni? Aku sendiri pun gagal. Semayang ba'diyah maghrib gagal, ba'diyah isya, qabliyah isya, qabliyah subuh, gagal dan terus gagal. Gagal. Sampai bila kita nak gagal, tuan-tuan? Sampai bila kita nak gagal? Kita kata dah akhir zaman. Sampai bila kita nak gagal? Kita sedar dah akhir zaman. Sedar kan? Semua orang tahu, semua orang ada maklumat. Tapi kenapa kita tak nak berubah? Datang bulan hijrah, kita tak nak hijrah pun. Tuan-tuan, saya pernah terfikir dengan diri saya, apakah aku ni sedang ditipu dengan diri aku sendiri dan ditipu dengan suasana sekeliling. Allah sebutkan, ad-dunya mata'ul ghurur. Tuan-tuan, kita dalam hal dunia, kita jarang bagi dalih. Tapi kalau hal akhirat, kita sering berdalih dengan Allah. Dalam hal akhirat, kenapa dah lama dah tak nampak dekat surau, kat masjid? Allah, saya sibuk lah, Ji. Kenapa tak boleh baca Quran? Saya sibuk. Dah berapa lama kita tak baca Quran? Dah berapa lama kita tak pegang mushaf Al-Quran?
Sibuk dan terus sibuk. Dunia kita ada tak cakap itu? Tak pernah bagi dalih dan kita terus kuat dengan keduniaan ni. Tahan nafsu tuan-tuan. Maksud tahan ini kita lawan hawa nafsu yang kita kini tak mau mengikut perintah Allah. Kita zakat betul-betul, bersihkan diri kita. Zakat yang wajib kita buat. Yang susah ini zakat sunat, sedekah. Kita terus peluk harta kita. Terus peluk dan terus peluk harta ni. Zakat yang wajib kita keluarkan tuan-tuan, zakat fitrah, zakat harta. Sebab kita apa? Kalau aku tak keluarkan nanti aku masuk neraka. Nampak? Tapi sedekah yang sunat ini kita terus sayang. Nabi cakap orang yang sayang dengan dunia, betapa banyak sayangnya, begitulah rasa kuatnya sakitnya mati. Pilihlah tuan-tuan. Saya pilih dan tuan-tuan pilih. Aku nak mati sakit ke? Aku nak mati kurang sakit. Nabi cakap macam tu. Sakitnya mati itu sebanyak mana kasih kita kepada pilihlah. Aku nak sakit mati ke? Aku nak kurang rasa sakit mati. Kita sendiri pilih tuan-tuan. Kita sendiri pilih. Kenapa pula kena sendiri pilih? Allah sebut tak dalam Quran? Allah ingat takkan kita? Diingatkan? Bila masa diingatkan kita tuan-tuan? Tiap-tiap pagi Jumaat. Ini kalau saya salah, Hafiz tolong tegur. Dalam surah Al-Insan kan, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah datangkan Rasul, Allah anugerah, Allah kurniakan kepada kita akal. Ada dua jalan. Pilihlah. Syakiran atau kafura. Tapi kat sana tak ada pilihan tau. Kat sana tak ada pilihan. Masa ni pilih. Sekarang pilih. Sekarang ada nafas ni, pilih tuan-tuan. Saya pilih dan tuan-tuan pilih. Masa kita boleh pejam celik ni, pilih. Kalau kita pilih mengikut kehendak pilihan nafsu kita akan gagal. Tapi kalau kita memilih mengikut pilihan dan kehendak daripada Allah, kita akan berjaya tuan-tuan. Di akhirat kita berjaya. Allah masih lagi boleh bagi kita pejam celik dan pejam celik sampai satu saat besok kamu tak boleh celik dah, aku pejamkan terus. Sekarang kita boleh cakap, kita akan cakap lah apa tuan-tuan, kita akan cakap bagilah alasan itu, alasan ini. Alasan itu, alasan ini, betul tak? Sebab sekarang kita masih boleh bagi alasan. Sampai satu masa kita tidak dibenarkan bagi alasan. Masa bila? Yaumul akhirah. Tuan-tuan, Allah ni baik dengan kita. Baik. Terlalu baik. Allah ni terlalu baik. Dia bagi tahu kita satu-satu. Sampai satu masa engkau tak boleh bagi alasan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Allah ni baik dengan kita. Sebelum kau masuk kubur, nanti dah masuk kubur, ada malaikat akan soal kau dengan 4 soalan. Nanti jawab macam ni. Persoalannya boleh tak kita jawab? Soalan dibagi dan jawapan ditunjukkan. Baik tuan-tuan. Kita nak kata Allah tak baik lagi? Tuan-tuan, kalau orang yang selalu buat baik dengan kita, kita balas dengan kejahatan, siapa kita? Itu kalau orang.
Orang ni lah yang tolong kita. Kalau kita lapar, dia tolong kita. Kalau dia sakit, kita sakit, dialah yang tolong kita bawa pergi hospital. Kita susah, dia yang tolong kita. Kita nak balik kampung, dia tolong hantar. Kita buat jahat dengan dia, tuan-tuan. Tapi kita semayang, kita puasa, kita berzikir. Apatah lagi bila kita letakkan antara hamba dengan Allah. Yang ni contoh, laisa kamitslihi syai'un, untuk menyampaikan faham. Allah baik dengan kita, tuan-tuan. Cukup baik. Cukup baik, tuan-tuan. Allah tak jahanam dengan kita. Berapa ramai orang tak sembahyang subuh. Orang boleh berkumpul tapi tak sembahyang subuh, berapa ramai. Bukan isu tak sembahyang subuh, isunya Nabi dah sebut akhir zaman besok hampir kiamat. Ramai yang meninggalkan salat. Nabi sebut tak? Rupanya yang tinggalkan salat itu kita, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan. Jaga, tuan-tuan. Ni zaman ni bukan zaman ni zaman tak selamat dah. Zaman dah tak selamat. Amalan tak selamat. Perasan tak perasan? Dulu kalau kita buat amal nak tunjuk dengan orang, peluang dia bila? Peluang dia bulan Ramadan. Dekat mana nak tunjuk? Dekat papan Mori. Dalam 30 orang, adalah 3-4 orang dia sorok, dia buat baik. Siapa dia? Hamba Allah. Sekarang dah tak payah. Pergi masjid, letak kat Facebook. Pergi mengaji, letak kat Facebook. Baca Quran, letak kat Facebook. Qiyamul Lail, letak kat Facebook. Ziarah ulama, letak kat Facebook. Kita pun bagi alasan. Nikmat yang kita dapat cerita dengan orang dalam Quran. Betul ke apa yang kita pandang dengan Allah pandang? Kita sedekah, letak kat Facebook. Tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Kita fikir, saya fikir dan tuan-tuan fikir, benda yang selama yang kita buat ni, Allah suka tak? Bertepatan tak pada kehendak Allah dan kehendak Nabi? Itu je. Baik. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa qala ala adulluka ala ababil khair?" Tidak tak aku tunjukkan kau pintu kebaikan. Kata Muaz bin Jabal, "Naklah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kata apa? As-sawmu junnah, Nabi kata. Puasa sunat ini pemelihara, benteng. Kalau nak ada benteng dalam diri kita daripada kejahatan, kemaksiatan, puasa sunat. Saya susah puasa sunat, Ustaz. Jaga makan. Jaga makan. Zaman ni, tuan-tuan, orang tak jaga makan. Dan banyak zaman ni makan, kita dah tak tahu dah keadaan makanan zaman sekarang. Tadi ada hamba Allah datang jumpa saya, tuan-tuan. Anak dia nak kahwin. Anak dia tu murid saya lah. Dia tak jumpa saya hampir dekat 12 tahun kot. Datang jumpa saya, "Ustaz, Masya Allah dah lama tak jumpa Ustaz. Ni anak saya nak kahwin, Ustaz nak jemput. Tolong nasihat anak saya," kata dia. Dia kata mudah je nasihat saya. Nasihat saya, besok dah ada menantu dari isteri, rajinlah masakkan untuk suami. Perkara ni dah orang dah buang satu-satu dah, tuan-tuan. Orang dah buang dah. Kita dah rajin makan kedai, isteri kita dah tak masak untuk kita. Kalau ibu
ada air tangan ibu, isteri. Tautan kasih ini sebenarnya, lepas itu Nabi cukup jaga tentang makan ini. Nabi kata asal segala kejahatan perut makan. Sekarang isteri tak kurang, bukan tak nak tuan-tuan, dah kurang, malas. Minta maaf tuan-tuan, saya guna istilah malas ni. Sekarang saya minta maaf, kalau dulu saya tak minta maaf. Dah tua dah tuan-tuan. Dah tua, sekarang ni dah tua, kena minta maaf lah. Dah malas dah. Sebab itu kasih sayang di antara suami isteri mula diangkat. Masaklah isteri, masaklah. Anak-anak kita dah tak makan air tangan ibu dah. Dia dah makan air tangan McDonald. Dia dah makan air tangan Pizza Hut. Dia dah makan air tangan orang lain semua tuan-tuan. Mana air tangan ibu? Kita nak anak kita soleh, anak yang hormatkan mak dia dan ayah dia, tapi ibu ni tak bagi makan daripada air tangan dia. Tuan-tuan, kita dulu-dulu siapa masak kita? Kedai tom yum, seafood. Kita dulu-dulu siapa masakkan kita? Mama. Lepas tu kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita. Dan kita disatukan dengan adik-beradik kita dengan masakan ibu kita. Betul orang panggil air tangan ibu. Air tangan ibu tuan-tuan. Orang lain masak dengan mak kita masak, kita boleh bezakan yang ni mak aku masak. Tanya, dah berapa lama kita tak makan air tangan ibu kita? Seorang suami tanya, berapa lamakah aku dah tak makan dan tak minum daripada air tangan isteriku? Puasalah. Yang kedua, Nabi kata apa? Kalau nak buka, nakkan akan kebaikan, Nabi kata sedekah. Karena sedekah itu Nabi kata memadamkan kejahatan seperti mana air yang memadamkan api. Rajinlah sedekah tuan-tuan. Rajin sedekah. Jangan kedekut ya. Belajarlah. Belajarlah. Saya selalu cakap dengan diri saya. Selalu cakap, jangan kedekutlah dengan harta ni. Tuan-tuan, yang Nabi kata besok bila hampir kiamat, padang pasir jadi subur. Tuan-tuan yang nak pergi haji tahun ni, yang pergi umrah baru ni, tengok Mekah dan Madinah macam mana. Tuan-tuan tengok sendiri, saksi sendiri. Saksi sendirilah. Jangan tengok diam, jangan tengok lepas tu habis. Tengok, saksikan, lepas itu kita bertindak, berubah. Jangan kita melihat isu. Saya selalu cakap, melihat isu, lepas tu kita tak buat apa-apa. Kita tengok Allah, Mekah dan Madinah dah hijau dah. Ada tempat-tempat padang pasir yang dah subur. Ada padang ragut kambing dah senang, dah ada padang ragut kambing di kawasan Mekah dan kawasan Madinah. Betul letak kat Facebook gambar. Tak salah nak ingatkan orang. Tapi kita jadi apa? Kita jadi apa? Padang pasir dah subur, dah hijau, kita mengumpat tak berhenti lagi, takabur tak hilang lagi, ujub tak nak buang lagi, hasad dengki tak nak buang lagi, bergaduh satu surau kita tak nak buang lagi. Maaf tuan-tuan, kita dah tua. Maaf tuan-tuan, saya cakap ni, minta maaf tuan-tuan, kita dah tua tuan-tuan, kita bukan orang muda tuan-tuan. Satu surau kita bertelagah, sayang. Kita bukan bertelagah pasal akhirat, kita bertelagah pasal dunia pangkat yang tak ada sudahnya. Sayang tuan-tuan, sayang dan tersayang.
Sayang tuan-tuan, kita dah nak mati ni tuan-tuan. Yang gaduh satu surau ni darah tinggi, gaut, kencing manis. Minta maaf saya sebut. Saya bercakap ini atas dasar kasih dan sayang saya kepada semua yang hadir pada malam ini. Iaitu bukan sayang saya di dunia, tapi sayang saya di yaumul akhirah. Saya berpesan ini atas dasar kasih saya, atas dasar yang Nabi pesan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata tak beriman, tak sempurna iman seorang kamu jika kamu tak kasih akan saudara kamu macam kamu kasih diri kamu sendiri. Tuan-tuan, kalau dah tua-tua, kita pandang sahabat-sahabat kita dengan pandangan yang sinis, dosa kepala tuan-tuan. Dosa kepala. Allah redha ke aku dengan aku buat macam ni? Maaf ya tuan-tuan, saya cakap bab ni. Saya tak tahulah situasi surau tuan-tuan. Kita yang muda sama-sama, tetapi pada hujung umur kita berselisih. Mudanya sama-sama, tetapi pada hujung umur kita berselisih. Kemudian apa kata Nabi lagi? Nabi tunjukkan kita pintu kebaikan. Nabi kata, wassalatul rajul, semayang seorang lelaki pada tengah malam ketika orang lain semua tidur. Kemudian Nabi baca ayat surah As-Sajdah. Thumma tala, Nabi kata apa? Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' ila al-akhir al-ayah. Ayat baca ayat surah As-Sajdah. Kemudian Nabi sambung, fala ta'lamu nafsun ukhfiya lahum min qurrati 'ain ila al-akhir al-ayah. Nabi ingatkan kita semayang malam. Bangunlah waktu malam tuan-tuan. Kita seboleh-bolehnya usahalah tuan-tuan. Jangan kita selalu bagi alasan yang sama dah 40 tahun dah. Alasannya lemah iman dan terus lemah iman. Sampai bila tuan-tuan alasan ni? Alasan ni sampai bila? Kenapa ya tak boleh sembahyang malam, lemah iman lah. Tuan-tuan, Allah dengar lemah iman ni 40 tahun dulu lemah iman ini. Dan perkataan lemah iman ini dicatat oleh malaikat 40 tahun dulu. 40 tahun dulu perkataan lemah iman ini kita sebut. Sehingga sekarang lemah iman ini juga kita sebut. Perkataan ini dicatat terus oleh malaikat. Kenapa tak boleh bangun malam? Lemah iman. Kenapa tak boleh bangun malam? Lemah iman. Kenapa tak boleh sembahyang duha? Lemah iman. Tuan-tuan, malaikat catat dan malaikat tahu dah. Lemah iman dan terus lemah iman. Dan catatan itu tak hilang. Tak hilang. Dan tak hilang. Tuan-tuan, kita berubahlah. Saya dan tuan-tuan berusahalah. Kita cubalah bangun malam. Ilmu kita dah banyak tuan-tuan. Ilmu kita dah banyak. Banyak sangat. Kita tahu situ, tahu ini. Kalau kita tak ada ilmu, kalau kita tak tahu, takkan kita boleh bodohkan orang. Kalau kita tak tahu, takkan kita boleh salahkan orang. Tentu kita banyak ilmu kan? Orang banyak ilmu saja yang boleh bodohkan orang. Orang banyak ilmu saja yang boleh salahkan orang. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Dulu masa kita tak betul, kita salahkan orang. Dulu masa kita bodoh, kita pernah bodohkan orang. Dulu masa kita tengah bodoh, kita tahu nak cari salah orang. Allah baru kita bagi pandai kita sikit je. Terus cari salah orang, terus cari salah orang, terus cungkil salah orang, terus cari salah orang. Baru sikit je ilmu Allah bagi kat kita. Kalau banyak tak tahulah. Kita baru tahu sikit tuan-tuan. Tetapi kita banyak
mencari tidak tahu orang dengan pengetahuan kita yang baru sedikit yang Allah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, saya cakap benda ni bukan apa. Semua orang akan pergi, tuan-tuan. Saya akan pergi. Tuan-tuan akan pergi. Tuan-tuan, kita duduk. Hadis yang Nabi kata besok umat aku akhir zaman, orang dia, umur dia pendek, badan tak larat. Tuan-tuan perasan tak? Kita sekarang, macam kita punya antibody kita macam tak kuat. Kita tengok anak cucu kita, tuan-tuan. Tak boleh sikit, silap sikit, sakit, masuk hospital. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni? Mau tak mau, kita akan tinggalkan dunia ni. Mau tak mau, pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Suka tak suka, rela tak rela, kena tinggal. Pasti kena tinggal, tuan-tuan. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW? Ya Muaz. Habis ni saya berhenti ya, tuan-tuan. Dah 8.50. Baik. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah kamu aku segera ceritakan kepadamu, wahai Muaz, tentang kepala segala urusan, tunggak segala urusan, kemuncak segala urusan. Tunggak yang ini tiang segala urusan. Muaz menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Baginda bersabda, kepala segala urusan, kata Nabi, Islam. Ikut Islam. Jangan ikut Islam pada ibadat je. Cara hidup kita dah tolak Islam. Pakaian anak isteri kita jaga. Kita fail, tuan-tuan. Kita dedahkan. Allah. Jangan kita ambil. Kita tuan-tuan, kita takut dengan siapa ni? Kita takut dengan isteri kita ke kita takut dengan Allah? Tuan-tuan, jangan kita berjaya dalam semayang, puasa, zakat, haji, tapi dalam pakaian isteri dan anak-anak kita, kita gagal. Agak-agak kita yang kuat semayang, suami yang kuat semayang ni, tapi isteri dia masih lagi tak menutup aurat mengikut kehendak Allah. Agak-agak dia tak masuk neraka ke, tuan-tuan? Suami ni tak masuk ke? Tuan-tuan, saya selalu ingat benda ni. Si saya pakai tudung, Ustaz. Betul ke tudung tu yang mengikut kehendak syarak? Betul ke? Tuan-tuan, ni cerita kita dengan Allah tau. Saya cakap ni, ini cerita kita dengan Allah tau. Dalam dunia ni kita kalihlah macam-macam, tak apa. Tuan-tuan nak bagi alasan apa? Tuan-tuan bagilah. Bagilah alasan apa-apa. Ini zaman moden lah, apa. Bagi je, tak apa, tak apa. Tuan-tuan bagi je. Kalau alasan yang kita bagi ini diterima oleh Allah. Jika Allah terima alasan tu, kita teruskan. Tapi jika alasan yang aku bagi ni Allah tak terima besok di akhirat, cuma aku boleh kalih sebab kesombongan aku dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, aku nak jawab balik cakap orang tu, maka bertindaklah dari sekarang. Bertindaklah. Si saya dah tutup aurat, Ustaz. Betul ke tutup aurat itu bertepatan pada kehendak Allah dan kehendak Rasul? Alhamdulillah, Ustaz. Isteri saya dah pakai tudung V. Ikutlah. Kalau tudung V itu, ya, pada pandangan kita telah melepaskan tuntutan syarak, telah mengikut kehendak agama.
ikutlah, sebab kita orang ada ilmu. Kita semua orang pandai. Kita boleh cakap apa kita nak. Tapi kat sana kita kena mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi cakap semua dah semua boleh kata banyaklah benda berlaku tuan-tuan. Sungai Furat, Tasik Tigris kan dah surut beberapa tempat sehingga orang menjumpa akan seumpama ada satu kota lama. Betul tak sekarang? Tuan-tuan, Nabi cakap apa? Nanti Sungai Furat kering, orang akan jumpa gunung emas ke, timbunan emas ke, emas yang banyak ke, kita tak tahu. Ni orang dah jumpa kota lama, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi kata, ketika peristiwa tu berlaku, jangan pergi ambil emas tu. Saya nak cakap macam ni, kita nak tunggu tanda apa lagi? Sungai Furat dah kering, padang pasir dah hijau. Kita nak tunggu tanda apa lagi? Tuan-tuan, kalau tanda-tanda ini pun kita buat tak tahu, Imam Mahdi datang kita boleh terima. Lemahnya kita ni. Kita nak tunggu tanda apa lagi? Kita nak tunggu tanda matahari terbit sebelah barat. Nak tunggu tanda tu. Apa lagi kita nak tunggu? Wallahu a'lam. Baik. Ikut Islam. Dan tiangnya kata Nabi adalah salat, jaga salat. Dan kemuncaknya adalah jihad kata Nabi. Berjihadlah pada jalan Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, apa pengorbanan aku pada agama? Apa pengorbanan aku pada agama? Apa yang aku dah buat untuk pertahankan agama? Apa yang aku dah buat? Tapi besok nanti Allah tanya kita ni. Allah tanya kita. Dia semua tanggungjawab kita kan? Tanggungjawab kita kan mempertahankan agama. Tuan-tuan, sekarang yang ini Islam, orang Islam tau. Yang menghina hukum hakam Islam, orang Islam. Yang menghina salat, orang Islam. Yang menghina aurat, orang Islam. Bukan orang kafir, tuan-tuan. Sekarang kita buat apa? Apa jihad kita? Apa jihad kita? Baik, yang terakhir. Dah nak tutup dah ni. Lepas ni tak tahu kita jumpa bila pula. 4 bulan kita tak jumpa ni. Kemudian Nabi kata apa? Kemudian Rasulullah bersabda lagi, mahukah kamu sekiranya aku memberitahu kepada kamu anak kunci kepada semua perkara tersebut? Maka Mu'az bin Jabal jawab, sudah tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang lidahnya seraya berkata, kamu kena jaga ini. Kuffa anka hadha, Nabi kata. Jaga ini. Saya pegang lidah, jaga, Nabi kata. Jaga, saya jaga lidah saya dan tuan-tuan jaga lidah tuan-tuan. Jaga lidah kita. Inilah anak kunci segala perkara. Kalau kita boleh jaga lidah, semayang kita selamat, puasa kita selamat, semayang malam kita selamat, sedekah kita selamat. Ustaz, saya banyak diam, tapi tangan kita menggantikan lidah di media massa. Tangan kita telah menggantikan lidah-lidah kita di media massa. Jaga ya. Kalau bolehlah saya nasihatkan diri saya, siapa yang ada Facebook ni, tak payahlah kita nak komen-komen yang tak baik pada orang lain. Tak payahlah nak tulis-tulis yang tak baik pada orang lain.
Sebab itu orang yang ada ilmu, dia lebih nampak aib dia diri sendiri lebih banyak daripada aib orang lain. Kalau boleh lah. Tapi kalau tak boleh, tak apa, teruskan. Saya tak boleh Ustaz, saya kalau tak mengumpat satu hari Ustaz, saya kalau tak kata orang satu hari Ustaz, tak boleh, rasa macam ketagih. Silakan. Tafadhal mashkura. Cakap Melayu takut tak faham kan. Tafadhal mashkura. Silakan. Teruskan apa yang kita buat. Tapi kalau kita rasa takut, kat sana tak selamat, kita jaga diri kita. Sebab itu orang yang sibuk dengan aib dirinya, maka dia akan tidak ada masa untuk melihat aib orang lain. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ini yang saya mampu untuk saya kongsikan semua orang pada kali ini, surah Mutmainnah ini. Surah tuan-tuan ialah yang tinggal, yang kira tempat yang lama saya mengajar. Tempat lain semua dah tak ada, ada yang dah diberhentikan, atas sebab-sebab yang tertentulah. Ada surau yang berhentikan saya sebab saya selalu skip. Saya tak datang 2 bulan tak datang, 3 bulan datang, 2 bulan tak datang. Saya tanya pula, saya kata tuan pengurusi yang batalkan program saya tu, dia skip tak macam saya? Banyak skip dia ke banyak skip saya? Kalau skipnya lebih banyak, saya rasa tak patutlah dia buang saya. Sebab tak mungkin orang yang salahnya lebih banyak boleh membatalkan orang yang salahnya sikit. Macam mana? Takut pandangan saya salah. Ini bukan pengurusi Shemlin tau. Ini tempat lain. Atasnya sebab saya skip. Kemudiannya undian jamaah 50 undian yang berkehendak memberhentikan saya 16 orang. Yang nak teruskan kuliah saya 34 orang. Keputusannya berhenti. Saya pun tak tahu matematik macam mana. Mungkin matematik sekarang kot, mungkinlah. Sebab saya belajar kira-kira dulu. Dan CP dulu. Tak tahu CP sekarang mungkin dah berubah kot. Sebab sekarang ni kadang-kadang kan konsert puja roh boleh diharuskan. Jadi sekarang ni dah macam benda yang kita tak tahu yang mana salah mana betul jadi yang salah pun kita jadi keliru. Ini betul ke ni salah? Ni salah ke ni betul? Jadi kita jadi keliru. Macam yang nak mengaji daripada 50 undian yang wajib, 36 berkehendak dikekalkan, 14 berkehendak digugurkan, maka yang menang 14. Itu yang saya kata mungkin menggunakan konsep peperangan Badar. Mungkinlah peperangan Badar kan, konsep itu mungkinlah sebab orang sekarang cerdik. Dan baru ni tuan-tuan pun tempat lama saya mengajar lebih kurang 18 tahun, 15 tahun itu. Pun telah dibatalkan atas sebab kerana saya tak ada tauliah. Jadi saya malam ni saya terang-teranglah cakap ni. Saya Selangor memang tak ada tauliah tuan-tuan. Memang tak ada tauliah. Jadi siapa yang berani panggil saya silalah. Saya memang tak ada tauliah. Tapi surau kita ni 20 tahun cukup berani. Tak ada tauliah, jalan saja Ustaz. Kalau Ustaz kena saman, surau akan bayar. Betul saya berani datang. Tak banyak pun tuan-tuan. Denda tak ada tauliah ni tuan-tuan 3,000 je. Bukannya 210 juta. Tu banyak tau tuan-tuan. 3,000 je tuan-tuan. Tak masuk penjara pun. Tapi tuan-tuan, orang takut tuan-tuan. 3,000 tu orang takut. Dia pergi danok, bukan habis 3,000 tuan-tuan, 5,000.
Kan apa-apa pun lalu jalan, tengok perempuan siam, habis 3,000. Nah. Bukan kena tiap-tiap bulan pun, tuan-tuan. Pernah tak orang kena saman tak ada tauliah tiap-tiap bulan? Ada tak? Tak ada. Kan? Pegawai kita pun timbang rasa. Dia pun tahu. Kan? Mereka pun orang baik. Mereka pun orang yang ada ilmu. Mereka timbang rasa juga. Ya? Macam saya mengajar di Selangor daripada tahun 1989 sehingga sekarang. Kan? Jadi saya kata pegawai-pegawai timbang rasa. Mereka tahu. Ya? Kita je kadang-kadang kelang kabut sangat, tuan-tuan. Terlalu kelang kabut. Ya? Jangan kelang kabut sangat. Ya? Kalau isteri nak beranak, ya, bawa pergi hospital, jangan kedai mamak. Salah tempat tu. Benda dah sampai hospital, serahkan dengan doktor. Jangan kita jadi doktor. Ya? Kerana mereka tahu apa yang perlu mereka buat. Ya, sebab kita pesakit. Ya? Diserahkan kepada orang yang pakar. Macam itulah. Dan selepas itu, apa perintah Allah? Bertawakallah kepada Allah. Dah senang. Tawakal dengan Allah. Doa, ya Allah, selamatkanlah, ya, isteri aku yang nak bersalin, afiatkan anakku. Begitu juga, ya Allah, permudahkan segala urusan kami, kerana Engkau yang jaga kami. Jika Kau berkehendak suatu itu berlaku, tetap akan berlaku dengan kehendak-Mu dan izin-Mu. Jika perkara itu tidak berlaku, tetap tidak akan berlaku. Jika tidak dalam kehendak-Mu dan izin-Mu. Ya, kita belajar macam tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zaljad liminkal jad. InsyaAllah setakat ni, ya. Akhir kalam, pertama doakan saya, isteri, anak-anak semua, menantu, cucu jadi orang baik. Yang kedua, saya tolong tak doakan, ya, madrasah kita, ya, Darul Atiq, Radatul Ulum dan madrasah yang sedang kita bina, Darul Atiq Dakwah Center. Alhamdulillah, untuk pengetahuan semua jamaah, progresnya masjid yang kita buat itu sekarang ni 60 ke 70%. Dan bahagian utama kami dah pasang dah besi bumbung, dan tolong doalah dalam sebulan 2 kita akan pasang, rasanya dah pasang bumbung kot, ya, dah pasang bumbung, jadi tolong doakan mudah-mudahan pelaksanaan pembinaan Darul Atiq di Kuala Terengganu, iaitu Darul Atiq Dakwah Center, berjalan dengan baik, ya. Jadi alhamdulillah, tolong doa semua, ya, tolong doa dan terus doa, ya, insyaallah. Tuan-tuan jamaah Taman Syamlin ni dah macam keluarga kedua saya. Sebab terlalu lama dah saya berada di sini. Jadi tuan-tuan jamaah sini dah macam keluarga kedua saya dalam hidup saya tu. Jadi tolong doa. Jika tuan-tuan lebih tua daripada saya, doakan saya sebagai seorang adik. Jika tuan-tuan tua lagi pada saya, doakan saya sebagai seorang anak. Begitu juga bila tuan-tuan ada yang muda daripada saya, doakan sebagai seorang abang. Mudah-mudahan dengan doa ini menjadi saksi atas kita dalam kita buat amal salah. Mudah-mudahan dia menjadi jariah atas kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jadikan pertalian kami semua ini sebagai satu saksi, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan penyaksian yang telah disaksikan, ya Allah, pada hari ini menjadi syafaat atas kami untuk kami masuk syurga Engkau, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami semua dah berumur dah, ya Allah. Tapi kami tak mampu jadi hamba yang sebaik-baiknya pada pandangan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, kami masih tak berhenti lagi, ya Allah, kata sesama kami dan kata orang lain, ya Allah. Kami masih tak berhenti lagi buka aib kawan-kawan kami, jamaah kami dan juga orang lain, ya Allah.
tolonglah kami ya Allah, tinggalkan maksiat ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah jaga iman dan Islam kami, isteri dan anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkan salah-salah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami kekuatan untuk menjadi hamba Engkau yang baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dalam masa kami bermujahadah untuk jadi hamba Engkau yang baik ya Allah, tiba-tiba Engkau matikan kami ya Arhamar Rahimin. Terimalah kami sebagai hamba Engkau yang baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami sendiri pun tak tahu berapa lamakah saki-baki umur yang Kau berikan peluang ini pada kami ya Allah. Jadikan peluang umur yang Kau berikan pada kami ini, kami dapat jadi orang baik ya Arhamar Rahimin. Kami dapat jadi orang baik, kami dapat buat baik ya Allah. Berikan peluang kebaikan atas kami dan buka segala pintu baik atas kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Zal Jalali wal Ikram, Allahumma asma' du'ana wastajib du'ana wa taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.